Pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat yang mulia ini, saya nak memperkenalkanlah. Pertama sekali, saya nak perkenalkan dan berterima kasih kepada Puan Norma, Puan Norma binti Muhammad kerana sudi bersama-sama kami untuk live dalam untuk tajuk kenapa kita kena membantu anak yatim. Dan sudah pasti sama kami juga pada pagi ini adalah Ustaz Badruddin, staf Aman Palestin Johor. Sebelum saya pergi kepada Puan Norma, saya nak macam kita kat Aman Palestin ni kita ada menyediakan pelbagai jenis platform sebenarnya untuk para penyumbang ini untuk menyumbang bersama Amal Palestin. Tak kisahlah sebenarnya sumbangan itu berbentuk, of course sumbangan itu berbentuk duit, kerana kami sendiri tidak mampu untuk membawa barang-barang, especially dalam keadaan COVID sekarang ini. Kami tidak berkesempatan untuk pergi ke Gaza, ke Palestin untuk membawa barang-barang ke sana. Tetapi Amal Palestin sentiasa memberikan platform yang luas kepada para penyumbang untuk menyumbang untuk menolong saudara kita yang haknya tertindas di Palestin dan Gaza. Kalau kita lihat sekarang ni, waktu COVID ni, kalau nak cakap of course employment rate menurun, banyak orang yang dibuang kerja ataupun gajinya dipotong separuh. Tetapi kalau kita nak lihat kesusahan kita di Malaysia, alhamdulillah kesusahan kita ni ada orang nak bantu. Maksudnya kita ada masih mempunyai kerajaan yang stabil. Walaupun kerajaan kita dalam waktu COVID ni saling bertukar-tukar. Tetapi alhamdulillah masih stabil. Kalau nak ikutkan masih stabil. Tapi di Palestin dan di Gaza, kalau nak ikutkan, kalau kita di sini dalam waktu COVID sekarang ni, kalau kita di sini susah, apatah lagi di mana mereka ini dalam satu keadaan yang terhimpit dan dihimpit dan terhimpit. Oleh itu Amal Palestin memang menyediakan platform yang seluas-luasnya untuk para penyumbang bersama Amal Palestin. Sebagai contoh pada apa yang kita nak cakap pada pagi inilah, iaitu penajaan ataupun kafalah ataupun penajaan. Baik, Ustaz Badruddin, boleh tak Ustaz Badruddin terangkan sedikit apa sebenarnya kafalah, apa sebenarnya program Jom Taja ni kepada para penonton yang menonton live kita. Terima kasih kepada Cik Mahfuzah selaku moderator pada pagi yang barakah ini, dan saya hormati Puan Norma Muhammad selaku jemputan untuk live FB dalam sesi Jom Taja. Jadi alhamdulillah, insya-Allah saya akan kongsikan sedikitlah penerangan dan penjelasan tentang kempen yang dibuatlah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ustaz Badruddin bin Abu Jamayan dan saya daripada belajar lepasan Universiti Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di Aman Palestin Johor sebagai pegawai pemasaran dalam kempen dan jualan lah. Jadi setiap kempen yang dibuat di Aman Palestin Johor, jadi saya lah yang akan in charge semualah. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah dalam kalau tengok apa yang dimaksudkan dengan Jom Taja atau sebelum ni diberi nama sebagai kafalah. Kafalah ni biasa kalau orang yang dah menaja sebelum ni dia akan biasa dengan nama kafalah. Tapi kalau yang baru-baru dia akan dengar nama Jom Taja. Berkata Melayu kan, senang, orang faham. Jom Taja. Taja apa? So dalam Jom Taja ni kita ada 4 package lah, tapi insya-Allah hari ini saya cerita tentang
dua saja yang berkenaan dengan anak yatim dan juga tentang ibu tunggal lah. Jadi insya-Allah. Jadi apa yang dibezakan dengan penajaan ataupun sumbangan-sumbangan yang lain. Jadi untuk Jom Taja ni kita buat untuk sumbangan pada package tertentu dan juga kita akan sumbang pada setiap bulan. Contoh kita dia macam ikat lah macam tu kan. Kita macam kita nak menaja, kita nak ambil package sekian-sekian. Lepas tu kita pilih satu dan paling minimum untuk menaja adalah setahun. Kalau lebih pun boleh, contoh ada rezeki lebih Allah nak bagi, jadi kita boleh bagi rezeki itu kepada rakyat Palestin lah. Itulah sedikit tentang penerangan Jom Taja ataupun kafalah lah. Maksudnya kita konsisten beri sumbangan secara bulanan. Bukan boleh juga secara terobek ataupun kita bayar setiap bulan lah. Nanti ada PIC iaitu Cik Mahfuzah. Jadi di Amal Palestin Johor, Cik Mahfuzah sebagai PIC untuk Jom Taja. Jadi dia akan update dan dia akan akan inform lah untuk Jom Taja untuk setiap bulan lah. Contoh bulan ni cik kena bayar. Macam tu lah, dia macam mengingatkan. Macam tu lah. Itu saja untuk sedikit penerangan tentang Jom Taja. Okey, baik Ustaz. Kalau nak ikutkan apa pula sebenarnya apa pula kelebihan yang para penaja dapat dalam penajaan ni? Okey. Dan Ustaz boleh tak cerita sedikit tentang statistik sekarang ni statistik yang berlaku statistik penajaan di Palestin sekarang ni, berapa ramai anak yatim, berapa ramai ibu tunggal dan apa sebenarnya ibu tunggal, maksudnya ibu tunggal ni, di bawah ibu tunggal ni sebenarnya ada siapa? Baik. Jadi untuk yang pertama lah, kalau kita tengok statistik untuk kalau kita tengok dari dua package ni untuk anak yatim dan ibu tunggal lah. Jadi kalau tengok statistik untuk anak yatim ni, kita ada sekarang yang dah ada 2,703 orang. Jadi diperlukan sebenarnya untuk 2,706 lah. Jadi masih diperlukan 3 lagi penajaan untuk anak yatim. Kalau Cik Puan Norma tiba ada rezeki lebih Allah bagi, kita nak ambil 3 orang terus kan? Boleh, tak masalah. Jadi itu untuk anak yatim lah. Kalau untuk ibu tunggal, kita sekarang ni yang diperlukan adalah 2,373 yang ada lah, dan diperlukan 2,627 untuk ibu tunggal. So untuk ibu tunggal ni masih banyak lagi diperlukan untuk membantulah mereka di sana. Jadi satu ibu tunggal kita perlukan 5 penaja lah. Jadi setiap package ni contoh macam anak yatim. Jadi satu anak yatim untuk kita menaja ada RM180 dan juga untuk ibu tunggal RM100. Jadi itu adalah sedikit statistik dan package lah yang diperlukan, yang perlu diketahui lah. Jadi kita perlukan 5. Jadi untuk ibu tunggal yang berada di Palestin ada 1,000 lah, ada 1,000 orang yang diamanahkan kepada Amal Palestin untuk kita cari penaja. Untuk mencari 5,000 penaja kepada yang ada sekarang untuk membantu mereka. Jadi untuk satu ibu tunggal 5 penaja. Jadi jumlah yang diperlukan ada 2,720 lah. Jadi itu sedikit statistik dan package lah yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Ustaz Badrudin atas penerangan yang cukup jelas. Kepada Puan Normah pula, saya lupa sebenarnya nak memperkenalkan Puan Normah ni sebenarnya seorang guru dan bakal bersara ya Puan Normah pada hujung tahun ni. Masya Allah, semoga
apa ni, Puan Norma adalah seorang guru kan. Kalau kita cakap seorang guru tu pahala mengajar ilmu kebaikan. Pahala mengajar ilmu kepada anak murid dah ada pahala di situ. Kena nak dan menaja juga ada pahala di situ. Dan boleh tak Puan Norma cerita kat kami apa jenis jumtaja atau jenis kafalah yang Puan sertai? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Mahfuzah. Okey. Sebenarnya saya memberi penajaan ataupun kafalah, okey, yang saya anggap sebagai anak angkat lah. Saya panggil senang anak angkat lah. Bermula dah rasa saya dah lebih daripada 5 tahun. Okey. Kebetulan saya memang sangat mengikuti perkembangan rakyat Palestin, terutama kesengsaraan hidup kanak-kanak di sana, yang mana kehilangan ibu, bapa, penderitaan mereka dari segi kehidupan, makanan, berbeza dengan anak-anak kita yang kat sini lah. Walaupun mereka seberkekurangan, tapi kanak-kanak di sini masih lagi diberi perhatian daripada badan-badan NGO, daripada masyarakat-masyarakat sekeliling, mereka akan mendapat bantuan dan perhatian. Tetapi kalau kat sana kita lihat mereka ni memerlukan perhatian bukan saja daripada keluarga mereka, tetapi juga daripada rakyat di luar sana, terutamanya kita yang beragama Islam, yang sama-sama memberi sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Jadi memandangkan ini kan macam sini pun saya dikelilingi oleh pelajar-pelajar, kanak-kanak dan melihat bagaimana mereka. Jadi bila kita melihat kanak-kanak kita teringat pula apa keadaan anak-anak Palestin di sana yang serba kekurangan. Jadi salah satu saya nak beri sumbangan dengan cara inilah agar kita tak dapat nak pergi sana, kita tak dapat nak berjuang bersama mereka. Inilah salah satu bentuk perjuangan yang kita boleh bantu, yang kita boleh salurkan kepada rakyat Palestin. Jadi kita kena ingat bahawa perjuangan Palestin bukan saja diperjuangkan oleh rakyat Palestin, tapi sepatutnya diperjuangkan oleh semua orang Islam sedunia. Jadi penderitaan mereka, bila mereka menderita, kita sepatutnya merasai penderitaan mereka. Jadi saya dari situ saya cuba mendekati mereka lah, walaupun kita tidak dapat sama-sama berjuang, walaupun saya tak dapat menghantar anak sama-sama berjuang untuk sama-sama berjihad dengan mereka. Jadi saya ada keinginan untuk agar seseorang yang kita dapat bantu untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah dan juga bumi Palestin. Masya Allah. Masya Allah. Saya tersentuh pula dengan perkongsian Puan Norma. Sudah 5 tahun Puan Norma menaja anak yatim. Saya rasa itu bukan satu tempoh yang sekejap. Itu adalah satu tempoh yang sangat-sangat lama bersama Amal Palestin menaja anak-anak Palestin ni. Dan betul lah apa yang Puan Norma cakap, bahawa perjuangan menegak ataupun perjuangan menolong rakyat Palestin ni bukan saja perjuangan rakyat Palestin semata-mata, tapi perjuangan umat Islam secara keseluruhannya, sebab kita adalah bersaudara kan. Jadi dan Nabi Muhammad SAW pun ada bersabda, sesiapa yang tidak merasai kesusahan saudaranya, dia bukanlah tergolong dalam saudaranya itu. Jadi kita nak, kalau boleh, perjuangan rakyat Palestin ini, kalau seperti yang Puan Norma katakan, bukanlah perjuangan apa yang kita cakap, perjuangan yang membebaskan kedaulatan, itu kedaulatan tanah Palestin semata-mata, tetapi perjuangan agama. Dan kalau kita sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahawa
perjuangan membebaskan Al-Aqsa ataupun perjuangan menolong anak-anak yatim ataupun rakyat Palestin. Ini adalah perjuangan dan pertolongan yang kita berikan bukan sahaja pada mereka sebagai manusia, tetapi perjuangan yang kita memberi perjuangan dan pertolongan yang kita berikan untuk agama Allah, dalam menegakkan agama Allah. Sebab kita umat Islam harus mempercayai bahawa perjuangan membebaskan Al-Aqsa ini adalah perjuangan akidah kita. Baiklah Ustaz Badruddin, boleh tak Ustaz Badruddin terangkan kelebihan maksudnya kalau kita nak cakap setiap apa yang kita buat tu mesti ada pahala kan. Maksudnya macam kelebihan, macam contoh pahala berpuasa, pahala berselawat, pahala istighfar kan. Jadi untuk penajaan ni ataupun sumbangan ni, apa sebenarnya dia punya kelebihannya daripada sisi agama? Ustaz Badruddin. Jadi sebenarnya bila cerita pasal beramal kan, memang banyak dia punya ganjaran pahala yang Allah bagi. Dan yang penting adalah ikhlas lah kerana Allah SWT. Itu yang pertama lah. Kita mesti dahulukan oleh ikhlas dan kita akan dapat ganjaran yang Allah bagilah. Tapi bila kita tak ikhlas, kalau tak beramal, so nanti ganjarannya akan dipotong sikit-sikit. Tapi bila ikhlas kita akan dapat semua. Jadi antara kalau kita contoh kalau kita buat amal atau buat baik dengan anak yatim, antara ganjaran yang kita dapat banyak. Antaranya hikmah yang pertama yang kita boleh yang pertama kita nak masuk syurga kan. Jadi ini antara cara lah untuk kita masuk syurga adalah kita membantu anak yatim di Palestin ataupun di mana-mana. Jadi siapa bantu anak yatim, dia akan masuk syurga. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang-orang yang memelihara anak yatim dan antara umat muslimin, memberikan mereka makan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Jadi ini ada hadis Rasulullah SAW lah. Jadi siapa yang bantu anak yatim, dia akan masuk syurga. Dan ada juga kalau, kadang kita bantu anak yatim, kita nak dapatkan pertolongan Allah SWT tu, bila Allah bantu kita dah macam amal, tapi macam bila time kita susah, kita nak dapat satu bantuan daripada Allah SWT tu kadang-kadang lambat, kadang cepat. Tengoklah pada keadaan. Ada daripada hadis Rasulullah SAW, Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi bila kita bantu rakyat Palestin, kita bantu orang yang ada kesusahan, bila kita bantu, Allah akan bantu kita lah. Dan bagi orang yang membantu anak yatim khususnya kan, kita tahu memang Rasulullah SAW adalah anak yatim. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang membantu, siapa yang mengasuh anak yatim, dia dengan aku, Nabi menunjukkan dua isyarat jariah macam ni. Maksudnya sangat dekat. Orang yang bantu anak yatim, orang yang mengasuh, dia dengan Rasulullah tu sangat dekat. Dan yang seterusnya, orang yang membantu ataupun buat kebaikan yang bantu anak yatim akan dapat gelaran abrar lah, al-abrar, iaitu orang yang taat kepada Allah SWT. Dan bila kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bersihkan hati kita, dia akan lembutkan hati kita untuk buat amal lagi. Kadang-kadang satu amal ni memang kita perlukan satu paksaan untuk kita ajar anak-anak kita untuk ikut kata-kata kita kan, untuk belajar apa semua kita memang kena paksa awal kan. Macam juga beramal. Jadi bila beramal kita kena paksa dulu. Dah paksa, bila dah biasa, dilembutkan hati kan, pahala maksudnya dia akan dimudahkan untuk buat amal-amal yang lain lah. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat pada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada seorang mengadu pada Nabi Muhammad tentang kerasnya hati. Nabi menjawab, sila beri makan orang miskin dan rusak anak yatim lah. Nabi mengajar, Nabi bagi cara bagi orang yang ada masalah hati, ada susah beratnya nak buat amal kan. Jadi kat sini Rasulullah bagi jalan. Pergi bantu orang miskin dengan bantu anak yatim. Kita jaga dia. Tapi kalau Palestin macam mana nak jaga kan? Maksudnya kita bagi sumbangan lah, kita bantu melalui sumbangan. Dan akhirnya bila kita bantu atau kita buat satu amal ni adalah pada hujungnya lah, iaitu akhirat.
di sana di mana kita menjadi satu tempat untuk kita bercucuk tanam ataupun bercucuk tanam kat dunia kita bercucuk tanam dan di sana kita menuai hasil. Jadi insya-Allah dengan amal-amalan yang kita buat dekat Malaysia atau dekat dunia ni, jadi insya-Allah kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Itu sedikitlah daripada penerangan di sisi agama SWT lah. Jadi ada juga satu hadis Rasulullah SAW untuk yang orang yang bantu ibu tunggal juga, daripada Abi Hurairah berkata Nabi SAW, orang yang beri kecukupan kepada para janda dan orang miskin, pahalanya mereka seperti berjihad jalan Allah dan qiyamul lail. Jadi orang yang bantu janda pun akan mendapat pahala yang kita tak tahu Allah nak bagi. Memang benda-benda yang ghaib ni memang Allah saja tahu. Kita tak tahu benda-benda rezeki ni. Kita mudah bekerja, dapat kawan-kawan baik, environment ataupun sekeliling kita yang baik, kita dapat rezeki macam-macam. Itu kadang benda-benda kita tak nampak lah. Jadi rezeki ni bukan benda kita nampak je, tapi kadang benda kita tak nampak pun adalah satu rezeki. Jadi wallahualam tu saja untuk sedikitlah sisi dari sudut agama lah untuk orang yang buat beramal kepada Allah SWT, insya-Allah. Tapi Pak kata Ustaz Badruddin ni, Malaysia, saya faham lah Malaysia ni bumi kan. Dunia ni adalah tempat kita beramal dan tempat nanti di akhirat nanti barulah kita menuai hasil yang kita tuai, hasil yang kita bercucuk tanam di dunia ini. Dan Pak kata Ustaz Badruddin, bagi saya jarak itu tidak memisahkan lah kita. Tak semestinya kita berada di Malaysia kita tak dapat tolong orang yang berada di Palestin. Apa yang Puan Norma sendiri melakukan adalah satu bukti yang kita jarak itu tidak memisahkan. Manakala dan jarak itu tidak menjadi satu hambatan untuk kita menolong rakyat di Palestin. Dan apa yang Puan Norma buat ni adalah inisiatif Puan Norma adalah satu perkara yang kita rakyat Malaysia harus pujilah, dan kita macam patutnya terinspirasi untuk sesiapa yang mempunyai harta ataupun mempunyai rezeki yang lebih, apa kata kita menaja anak yatim atau menaja ibu tunggal, seperti mana yang Ustaz Badruddin cakap. Sebenarnya ibu tunggal ini, saya nak tambah sedikit, sebenarnya ibu tunggal ini adalah kebiasaannya ibu tunggal yang ada di Palestin adalah ibu tunggal yang mereka adalah tinggalan daripada para syuhada. Maksudnya orang-orang yang berjuang mempertahankan Palestin, suami-suami mereka, ayah mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan ibu tunggal ini untuk menyara anak-anak yatim, untuk menyara keluarga mereka di Palestin. Dan kita seharusnya menolong mereka lah. Apabila kita menolong orang, para syuhada ni menguruskan isi rumah mereka, insya-Allah kita pun mudah-mudahan dengan niat tu mudahan tergolong daripada orang yang melakukan, orang yang berjihad sekali. Dan boleh tak Puan Norma share dengan para penonton macam mana Puan Norma tahu tentang kempen kafalah ni, kempen Jom Taja? Okey. Sebenarnya secara kebetulan saya pergi pada masa itu pergi ke masjid untuk melihat ada upacara tertentu lah. Okay, menyemarak ke masjid, kan? Dan di situ saya telah singgah ke gerai Palestin, okay? Dan di sana saya meninjau-ninjau, okay, melihat apa perkembangan Palestin, okay, melihat apa yang disediakan oleh Aman Palestin pada rakyat Palestin. Dan dari situ saya rasa saya telah bertemu dengan, saya lupa nama dia. Okay. Dan di situ dia beri penerangan tentang penajaan anak Palestin ni, okay. Dan
saya bila dengar tentang penderitaan anak-anak Palestin kan, saya rasa saya pun sama ingin memperjuangkan kehidupan mereka. Dan dari situ saya cuba untuk dapatkan peluang ini, okay? Dan bila saya daftar apa semua dan saya mendisiplinkan diri saya agar saya teruskan sumbangan ini, dan ini merupakan satu perjuangan yang kita sama-sama bersama dengan rakyat Palestin untuk menentang rezim Yahudi, Zionis. Sebab kalau kita lihat, memang kalau dari mana-mana kita lihat media massa ke apa, bagaimana kejamnya Yahudi ini terhadap rakyat Palestin, terhadap kanak-kanak. Jadi di situ kita tak dapat pergi sana. Kita pun mahukan anak-anak kita pun, macam saya mahukan juga anak saya berjuang, berjihad ke jalan Allah, tapi tak mampu. Jadi di sini kita kalau bolehlah sama, jadi dengan cara itulah saya hulurkan sumbangan, dan dari situ saya disiplinkan diri saya, anggapkan anak Palestin itu sebagai anak saya sendiri. Jadi bila kita anggap dia itu sebagai anak kita sendiri, kita tak miss. Okay? Kita anggap ini tak bagi lagi. Okay, bulan ni macam ni tak bagi lagi. Jadi kita anggap dia tu ada bersama kita. Jadi dari situ kita rasa tanggungjawab, kita akan bagi setiap bulan agar orang kata menampung atau membantu mereka di sana. Ya? Jadi jiwa tu, perasaan tu kena berada bersama dengan anak yang kita taja, bersama dengan anak Palestin, agar kita sama-sama merasai kehidupan mereka. Macam mana juga kalau kita melihat anak kita berada jauh dengan keadaan yang serba kekurangan, tentu kita tak nak anak kita macam tu. Jadi bila kita rasai anak Palestin sebagai anak kita, jadi kita akan meneruskan apa saja yang diperjuangkan oleh Amal Palestin. Okay? Jadi sampai hari ini saya masih meneruskan agar usaha-usaha ini diteruskan oleh rakan-rakan, oleh anak-anak saya, agar saya terangkan pada anak-anak ini anak-anak angkat Ma. Jadi kita sama-sama berdoa untuk rakyat Palestin. Okay? Jadi perjuangan ini tidak akan habis. Okay? Selagi adanya ancaman daripada rezim Zionis, dan selagi itulah Amal Palestin berjuang untuk mempertahankan rakyat Palestin, dan kita mesti beri sokongan sepenuhnya. Okay? Masya Allah, saya terinspirasi sebab yelah kata Puan Nurmah kan, perjuangan ini yang belum selesai, dan Puan Nurmah sendiri menganggap bahawa anak-anak tajaan Puan Nurmah tu adalah seperti anak angkat dan anak Puan Nurmah sendiri. Apabila kita macam, bila anak-anak kita ataupun saudara mara kita yang dalam kesusahan, kita mesti nak juga tolong. Dan especially bila anak lah kan, anak tu macam darah daging kan. Dan apabila anak macam mana saya macam amazed lah, macam mana dengan macam mana Puan Nurmah konsisten menaja anak yatim secara istiqamah, dan juga sebenarnya tak senang untuk kita istiqamah atau konsisten menaja anak yatim, sebab kadang biasalah al-maklumlah manusia ni kan ada pelupanya, dan kadang-kadang ada kita pun sendiri keuangan kita kadang ada turun naiknya. Jadi memang satu saya amazed lah macam dengan Puan Nurmah, macam mana Puan Nurmah boleh tips yang sebenarnya Puan Nurmah bagi dekat bakal penaja luar sana untuk menaja ibu tunggal ataupun anak yatim. Dan sepanjang penajaan ni, boleh ke Puan Nurmah macam cerita sedikit? Kotlah kita bukan nak macam benda-benda gaib atau benda-benda mistik kan. Mungkin ada sesuatu yang berlaku tetapi Allah mudahkan, ataupun apa yang sepanjang tempoh penajaan ni, apa yang Puan Nurmah dapat yang Puan Nurmah rasa ini mungkin sebab aku menaja anak yatim di Palestin. Boleh tak Puan Nurmah share sedikit? Sebenarnya itu bergantung pada hati kita. Apa yang kita buat tu kalau ikhlas, dan kita harapkan di dunia saja, kita harap di akhirat. Okay? Jadi apa yang saya rasa
dia akan membantu kita dari segi ketenangan, ketenteraman dan mudah merasai apa yang dirasai oleh orang miskin, apa yang dirasai oleh rakyat Palestin yang ditindas, yang diseksa, kehidupan dia macam mana. Kalau saya bayangkan kalau seorang wanita di sana, bagaimanalah kehidupan mereka. Okay, sebab wanita ni banyak sangat keperluan dia. Okay, yang lelaki yang tanggungjawab dia kanak-kanaknya, bagaimana dia melakukan kehidupan. Jadi dari segi keterangan mungkin yang kita dapat, tapi saya dapat rasakan, tapi saya tak boleh nak beritahu lah, tak beritahu saya dah lanjut lah, mungkin dari segi anak-anak saya lah. Okay? Anak-anak saya, memang saya berharap sangat bahawa ada anak saya yang akan belajar agama, sebab saya pun bukan lagi keluarga yang latar belakang agama. Okay, jadi apa yang saya harap ni adalah salah seorang anak saya yang akan mendalami bidang agama. Alhamdulillah, okay, dengan izin Allah, mungkin dengan apa yang Allah nak bagi, sekarang anak bungsu saya berada di Cairo, okay, untuk mendalami dalam bidang agama lah, sebab dia memang bercita-cita untuk belajar agama. Okay, Alhamdulillah lah, walaupun usia dia baru 15 tahun, tapi saya hantar dia di sana sejak dia berusia 12 tahun untuk menguasai bahasa Arab dan selanjutnya belajar di sana untuk meneruskan pengajiannya dalam agama. Mungkin itulah insya-Allah. Sebab saya harap ada dalam ahli keluarga saya yang mahir dalam bahasa Arab, yang boleh saya dengan adik-anak saya yang lain untuk bertanya tentang agama. Mungkin kita rasa malu nak tanya orang lain, jadi kita nak tanya pun kena tanya ahli keluarga yang kita rapat. Jadi saya berdoalah, minta semua penuntut doakan agar anak saya bungsu berjaya dalam bidang agama. InsyaAllah, insyaAllah. Kami sama-sama doakan bahawa kami dan insyaAllah seluruh warga aman Palestin mendoakan bahawa anak puan, bukan anak puan yang bongsu saja, malah semua anak-anak puan diberikan menjadi, orang kata, jundullah lah, tentera Allah dalam menegakkan agama Allah dan mempelajari agama Allah. Dan Masya Allah, inilah kita kan apa kata orang, hati anak ni kan Allah yang pegang kan, dan mungkin sahaja apa yang Puan Normah lakukan, menajak anak yatim, dan apa yang anak puan lihat, anak Puan Normah untuk penaja di luar sana, bakal penaja di luar sana, mungkin kita boleh ambil ibrah lah sedikit kan. Apa yang Puan Normah, mungkin anak Puan Normah ni melihat bahawa ibu aku maksudnya cakna tentang apa yang berlaku di Palestin, maka dia terinspirasi dengan ibu dia, dan dia sendiri pada umur yang saya rasa sangat-sangat muda, 12 tahun ni Puan, 12 tahun berada di Cairo, Mesir, berjauhan daripada keluarga, dan itu sangat-sangat amazing lah bagi saya. Sebab kalau kita di Malaysia pun, kita pun kalau nak hantar anak di sekolah asrama pun, mungkin sebahagian daripada ibu bapa mesti nak tengok anak kan, tapi mungkin kerana kesungguhan Puan Normah nak anak tu menjadi sebahagian daripada penolong Allah, maka mengikhlaskan anak beliau untuk pergi belajar di Cairo. Dan Ustaz Badruddin, okey, boleh tak Ustaz terangkan kepada bakal penaja di luar sana yang menonton live ini, apakah sebenarnya cara untuk menyertai penajaan penaja ini? Berkelebihan lah. Tak, cara macam mana nak sertai? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya cerita sedikit tentang cara untuk menaja, macam mana dia ada lebihan rezeki yang Allah bagi, macam mana dia nak menaja ataupun dia nak menyumbang.
Jadi saya akan ceritakan dulu tentang kenapa perlu pilih lah, kenapa pilih amal Palestin. Yang pertama, uh, bila kita nak menyumbang, kita kena cari yang betul-betul autoriti lah, yang betul-betul memang sampai kepada Palestin lah. Okay, kenapa perlu menyumbang kepada amal Palestin? Yang pertama, sebab kita ni ada pejabat, kita ada pejabat di Gaza, pejabat aman Palestin di Gaza, cawangan Gaza. Mereka semua, staf-staf mereka semua terdiri daripada rakyat Palestin, rakyat tempatan lah, dia yang uruskan. Dan juga melalui Bank Al-Quds. Jadi sewaktu dia dalam 48 jam macam tu, 2 hari, dalam waktu itulah duit itu akan ditransfer dan akan diberi kepada, bantuan tu akan diberi kepada anak yatim dan semualah, ibu tunggal, kepada penerima. Jadi itulah kenapa rakyat Malaysia perlu pilih amal Palestin untuk menyumbang lah. Itu yang pertama lah tentang kenapa perlu pilih amal Palestin untuk menyumbang. Okey, yang seterusnya cara kita nak menyumbang ni, yang pertama mesti kalau kita tengok media sosial mesti banyak iklan tentang amal Palestin. Sebenarnya setiap staf-staf amal Palestin adalah wakil untuk kita bertanya apa-apa semua pendapat dan kita tanya cara-cara nak menyumbang. Itu yang pertama lah. Bila kita tahu kita nampak iklan tu, kita jumpa staf-staf atau pekerja daripada amal Palestin, itulah cara pertama untuk kita bertanya cara untuk menyumbang. Itu yang pertama. Yang seterusnya adalah untuk join ataupun untuk sertai package yang ada di dalam kempen Jom Taja ni. Yang pertama, yang pertama, contoh kalau untuk menyumbang ni kita ada banyak cara. Ada yang nak menyumbang secara berkumpulan, secara crowdfunding, ataupun kita boleh menyumbang secara tetap, serendah RM10. Ini untuk yang siapa yang tak mampu lah untuk stay package untuk yang 180 ke 100 ke. Jadi kita bagi peluang untuk yang nak menyumbang serendah RM10 dan kita buat secara bulanan. Setiap bulan kita sumbang atau dia akan tolak atau DBN. Dan seterusnya adalah tabung kafalah lah. Jadi tabung kafalah ni berapa-berapa lah kita boleh menyumbang. Itu ikut maksudnya ada link dan ada juga kita minta kepada wakil staff-staff amal Palestin untuk dapatkan nombor akaun. Kat situ kita boleh bank dan bagi resit pada mereka lah. Dan juga di situ tabung kafalah ni kami akan dia bukan package lah, maksudnya dia tak kisah RM1 ke RM2, RM5, maksud boleh. Lagi banyak lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Itu adalah cara untuk kita sumbang. Okey, kalau contoh kalau dia ada macam grup-grup grup wanita ke grup-grup kerajaan, grup kerja, mana tahu dia orang ni bincang-bincang, dia orang rasa dia orang nak sama-sama menyumbang untuk Palestin. Jadi boleh buat macam tu juga. Kumpul seorang, contoh package untuk ibu tunggal RM100. Jadi kalau kumpul untuk 5 orang, kita cek 5 orang dalam tempat kerja kita tu kan. Biasalah kerjaan kerajaan swasta, tapi ada berniat cari 5 orang, seorang RM20. Kumpul, kita bayar bulan-bulan. Itu pun boleh juga cara macam tu kan. Jadi dan bagi nak mengetahui dengan lebih mendalam tentang kafalah ataupun Jom Taja, boleh direct juga untuk di Johor ni, boleh call ataupun boleh WhatsApp lah Cik Mahfuzah yang akan menguruskan untuk kempen Jom Taja ni lah. Jadi Jom Taja ni bawa Cik Mahfuzah, nanti sebarang apa pertanyaan tentang kafalah ataupun Jom Taja ni boleh direct WhatsApp dan message lah. Jadi insyaAllah letak je nombor dekat viewers ataupun PM ke nombor dia Messenger Amal Palestin, insyaAllah kami akan PM nombor tu untuk seterusnya lah. Jadi itulah sedikit tentang cara untuk menaja ataupun menyumbang kepada rakyat Palestin melalui Amal Palestin lah. Itu saja untuk penerangan. Dan saya nak tambah lah. Kita mungkin kadang-kadang
kita kan manusia kadang-kadang terlupa kan. Mungkin boleh melalui auto debit ataupun recurring. Dan ada pelbagai lagi platform, macam-macam lagi platform untuk kami sediakan untuk para penyumbang secara tetap bersama Aman Palestin dalam program Jom Taja. Baiklah Puan Nurmah, apakah seruan Puan Nurmah kepada orang-orang kat luar sana yang mungkin macam tak agak-agak dia mungkin alamak nak menyumbang tapi tak agak-agak, ataupun nak menyumbang tetapi macam sayang duit tu. Boleh tak Puan Nurmah memberi seruan kepada orang di luar sana untuk menyumbang, untuk menyertai sama-sama sesiapa yang ada rezeki lebih tu, Allah rezekikan rezeki yang lebih, untuk sama-sama menyumbang dalam program Jom Taja ni. Okey, ginilah Cik Mahfiza. Sebenarnya ramai lagi di luar sana tu yang tidak mengetahui adanya program penajaan ataupun kafalah ni. Sebab bila saya memang kalau dengan kawan-kawan memang ada yang tak tahu lagi. Jadi apa yang saya harap adalah kita cuba mendekati, terutamanya kita pergi ke pejabat-pejabat ataupun mana-mana agensi-agensi untuk kita mendekati mereka untuk terangkan program-program tentang penajaan ini. Okey, itu saya harap itulah, sebab kalau kita lihat ni banyak syarikat-syarikat luar yang masuk ke unit-unit tertentu, badan-badan tertentu untuk menerangkan program-program dia. Jadi saya harap yang Aman Palestin begitu jugalah, terutama bahagian penajaan ni. Apa yang saya harapkan ialah para penonton di luar sana, kita tak perlulah nak memberi sumbangan begitu banyak. Orang kata seikhlas hati seperti apa yang Ustaz beritahu tadi, semampu yang kita boleh. Sebab apa yang kita lihat di sini, bila kita sentiasa mendekati pada kesedihan, kesengsaraan orang lain, kita akan rasa kita nak juga memberi sumbangan. Kadang-kadang kita memang ada jugalah rasa-rasa, saya masa muda-muda gitu juga kan, nak bagi sumbangan ni, nak bagi duit sayang-sayang. Tapi kalau sebenarnya lagi kita memberi sumbangan, terutamanya dalam amal jariah, dalam sedekah, sebenarnya lagi kita rasa duit kita tu cukup. Lagi kita rasa cukup. Dan sebenarnya bila kita memberi sumbangan khasnya pada rakyat-rakyat Palestin ataupun siapa sahaja, sumbangan kita, sedekah kita tu sebenarnya menyuburkan lagi kehidupan kita, menyuburkan lagi keuangan kita, memberkati lagi apa saja yang kita buat, terutamanya bagi ibu bapa yang ada anak-anak. Saya selalu nasihatkan kepada anak-anak saya, pada menantu, selalulah bagi hulukan mana-mana sedekah ataupun apa-apa sumbangan, sebab kita ada anak. Sebab dengan sedekah itu kita akan orang kata niatkan untuk anak atau niatkan pada sesiapa. Kalau sakit apa-apa ke, jangan lupa kita bersedekah. Jadi sebenarnya kalau kita kata kita sayang, memang semua sayang duit. Duit, macam-macam duit boleh beli kan. Kalau ada duit semua boleh beli. Tapi kita lihatlah, walaupun kita sumbang RM5, RM10, tetapi bila kita kumpulkan semua secara beramai-ramai, duit itu akan boleh membantu yang memerlukan dia di mana-mana sajalah, sama ada di Amal Palestin ataupun di Malaysia ataupun di mana saja. Yang penting kita kena mulakan. Apa-apa sahaja yang kita nak, kita kena mulakan. Dan kita kena, orang kata, lawan perasaan kita, lawan perasaan sayangkan duit, lawan perasaan nak beli tu, nak beli ni. Kita utamakan kalau kita dah ada target, bulan ni kita nak bagi berapa, apa yang biasanya kita bagi. Jadi kita akan sentiasa ikut naluri kita. Kalau kita biasakan kita buat, kita akan rasa. Kalau tak buat, kita rasa, tak buat lagi lah. Tak buat lagi, tak bagi ni lagi lah, apa semua. Jadi kita akan sentiasa bercakap pada diri kita sendiri apa yang sepatutnya kita buat pada hari itu, pada bulan itu. Jadi saya kata apa-apa semuanya bergantung pada diri, dan sesuatu yang kita nak buat tu kena mulakan. Selagi kita tak mulakan, benda tu tidak akan berlaku. Kena mulakan, bila dah mulakan, bila dah, jangan sekali, kena banyak kali. Bila dah banyak kali, barulah kita rasa satu keseronokan, satu tanggungjawab. Bila kita tak buat, kita akan rasa tak ada je tak kena pada masa tersebut. Ada yang kita buat silap apa semua.
Jadi itu sajalah pada semua rakyat Malaysia khasnya, untuk memberi bantuan sedikit sumbangan pada rakyat Palestin. Terima kasih Puan Norma atas seruan bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi juga kepada kami untuk reach out more orang untuk menerangkan apa yang kita Amal Palestin ini tawarkan kepada rakyat Malaysia untuk menolong orang yang kesusahan di Palestin. Dan sebenarnya Amal Palestin juga bukan saja di Palestin tetapi di negara bumi Syam. Boleh terangkan tak Ustaz Badruddin, di bumi Syam tu di mana yang kita pernah buat sumbangan? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara negara-negara kan di bumi Syam yang kita pernah buat sumbangan adalah bukan di Palestin saja, maksudnya di Syria, Yaman, Lubnan. Ini adalah negara yang bergolak yang sama-sama juga berlaku maksudnya penyerangan ataupun penindasan yang berlaku di negara seperti inilah. Kalau tengok sejarah negara bumi Syam ni ada negara yang aman damai, negara-negara yang tidak terjajah. Tapi bila dijajah, berlaku ni peperangan, jadi inilah negara-negara yang perlu kita bantu. Jadi Amal Palestin bukan buat di Palestin saja, walaupun khususnya di Palestin, dan kami juga ada buat bantuan di negara Syam seperti yang saya sebut tadi, di Lubnan, Syria, Yaman. Jadi sumbangan yang semua penyumbang akan pergi kepada negara-negara inilah, dan tidak lupa juga kepada Malaysia. Kami juga baru buka untuk Malaysia, iaitu kita ada buat kempen untuk tabung perwira COVID-19. Jadi dengan semua sumbangan yang korang semua menyumbang ataupun semua penyumbang yang menyumbang kepada Amal Palestin, jadi kami ada salurkan juga kepada Malaysia untuk tabung perwira COVID-19. Antaranya banyaklah kami dah buat bantuan kepada B40 yang memohon untuk dapatkan bantuan. Contoh bantuan yang kami bagikan antaranya adalah pek makanan, elektrik, sewa rumah, dan juga untuk anakku untuk bayar atau pampers semua selah. Jadi itu antara yang kami dah buat. Itu ada antaranya lah package yang kami kempen yang kami dah buat di Malaysia. Jadi itu saja. Baik Ustaz Badruddin, apa harapan Ustaz Badruddin kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam program Jom Taja ni? Jadi sebenarnya sebelum saya memberi satu kesimpulan lah, maksudnya pengakhiran untuk penerangan Jom Taja pada hari ini. Jadi sebenarnya ada sedikit kelebihan yang saya nak kongsikan sedikit kelebihan siapa yang menyumbang untuk Jom Taja, yang join package Jom Taja ni, kami akan bagi profil anak yatim ataupun ibu yang janda-janda yang disumbang lah. Maksudnya dia akan dapat profil butiran semua. So ada selepas 6 bulan kita punya, maksudnya dia akan dapat kita punya butiran tentang penaja, dan kita pun akan dapat siapa yang ditaja selepas 6 bulan lah. Antaranya kalau macam Puan Norma ni, dia ada seorang anak yatim yang bernama Mus'ab Fuad. Jadi ini antara anak yatim yang ditaja lah, nama anak yatim yang ditaja oleh Puan Norma. Jadi kami akan bagi profil dan kalau kita sebenarnya kalau tengok anak yatim ataupun janda ni, dia ni ada orang-orang yang teranaya kan. Jadi bila orang teranaya ni, orang doa-doa dia termakbulan. Dia 3 doa yang Allah akan terima kan, tanpa hijab. Antaranya ada orang yang teranaya lah. Jadi bila mereka mendoakan bagi penyumbang yang menyumbang yang menaja kepada anak yatim dan janda, jadi dia dapat profil, dan sebenarnya dia dapat lagi yang istimewa, iaitu doa kepada orang yang teranaya. Itu sedikit tentang maklumat kalau kita dapat menyumbang keluarga angkat dan anak yatim lah di Palestin. Jadi sebagai kesimpulan pada pengakhiran untuk Jom Taja, jadi kami daripada Amal Palestin mengharapkan kepada semua viewers, kepada semua penonton-penonton FB yang share kepada grup-grup lain. Jadi sama-samalah kita
menyokong salah satu kempen yang membantu rakyat Palestin, antaranya Ibu Tunggal, anak yatim. Jadi insya-Allah Allah akan siasa bersama mereka yang menyumbang dan siasa dibuka rezeki, dan sebenarnya perjuangan ni masih belum selesai lah. Walaupun time macam dah tak ada apa-apa isu, jangan time ada isu je baru nak menyumbang apa semangat jihad pakai bendera Palestin. Bukan, sebenarnya benda ni kempen ni setiap hari sehinggalah Palestin tu dibebaskan. Itu yang kita nak sebenarnya, Palestin tu dibebaskan. Selagi Palestin tak dibebaskan, saya kira kempen ni ataupun semangat tu perlu ada dalam diri kita untuk menyumbang, bantu. Selagi Palestin tak ada, kita kena menyumbang, kena bantu apa yang boleh. Itu sebenarnya kefahaman yang kita kena faham sampai bila-bila. Itu kita perlu tanamkan kepada semua rakyat Malaysia dan kepada semua generasi-generasi. Selagi Palestin tak bebas, lagi tu kita sumbang, kena bantu. Bukan time ada isu baru kita semangat. Bukan itu yang kita harapkan lah. Bukan itu yang kefahaman yang kita perlu faham. Jadi kefahaman kita faham adalah yang saya sebutkan tadi lah. Jadi Allah alam. Jadi terima kasih pada Puan Norma kerana dapat hadir untuk berkongsi sedikit pengalaman apa yang boleh dikongsikan untuk membawa lagi penaja-penaja yang berada di Malaysia khususnya. Jadi siapa-siapa yang boleh membantu, yang ada sedikit lebihan rezeki, jadi bolehlah turut serta, terus direct wakil-wakil Aman Palestin lah. Jadi itu saja untuk harapan saya selaku ketua kempen untuk di Johor ni untuk Aman Palestin. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya serahkan kepada Cik Mahfuzah. Betul janda, tetapi mereka adalah bukan janda, tetapi mereka adalah balu mereka kehilangan suami dan tempat berteduh atau bergantung. Mereka kehilangan tu maksudnya gugur, syahid di medan perang. Seperti mana anak yatim juga, mereka juga tergolong daripada golongan itulah. Dan saya seperti mana yang Puan Norma cakap, katakan dan share kepada kita semua tadi bahawa perjuangan ini perjuangan yang belum selesai dan sentiasa perjuangan ini sampai ke akhirnya lah kan. Perjuangan yang nafas panjang, dan juga kita tidak harus macam berkira-kira dengan duit kita untuk menyumbang, dan mungkin asbab duit kita menyumbang itu Allah cukupkan lagi. Allah akan sentiasa merasakan apa yang kita ada ni cukup. Mungkin kadang-kadang kita rasa ada je benda yang tak cukup, mungkin dia punya lacking ni adalah sedekah. Dan kita patut, saya nak mengajak semualah untuk mencontohi Puan Norma dalam menaja anak yatim dan juga ibu tunggal. Terima kasih jugalah kami ucapkan kepada Puan Norma kerana sudi untuk berkongsi pengalaman yang saya rasa pengalaman berharga jugalah untuk kami di Amal Palestin Johor dan Amal Palestin secara keseluruhan, dan pengalaman kepada penonton-penonton di luar sana untuk menaja anak yatim dan apa pengalaman dalam penajaan anak yatim. Alhamdulillah, dan saya juga nak menyuruh pada rakyat Malaysia untuk sama-sama kami dalam Amal Palestin untuk memperjuangkan isu-isu Palestin. Itu sama-sama dengan menerima. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup untuk waktu ini saja sharing kita kali ini. Terima kasih buat Puan Norma dan juga Ustaz Badruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.